Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari kita sama-sama kita mulakan majlis pengajian yang mulia ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam Masjid Bandar Universiti, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, khususnya barisan ahli jawatan kuasa pentadbiran Masjid Bandar Universiti, seterusnya tuan-tuan guru, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan guru, sahabat saya ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kembali kita bersama-sama setelah kita sekian lama tidak dapat berkuliah ataupun tidak dapat mendengar kuliah ataupun tidak dapat bersama-sama dalam majlis ilmu setelah kita diperintahkan untuk berkurung kan, PKP, Perintah Pergerakan. Alhamdulillah sekarang kita dah masuk peringkat pemulihan dan banyak aktiviti-aktiviti yang sebelum ini tergendala, terutamanya aktiviti solat berjamaah, pengajian dan sebagainya dapat dilaksanakan. Dan apa yang kita harapkan, perkara yang berlaku daripada apa yang telah ditetapkan kepelakunya ada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita untuk kita mengambil iktibar bahawasanya apabila Allah menghendaki sesuatu itu berlaku, maka tidak ada siapa yang dapat menghalangnya. Betapa resahnya diri kita dulu bila kita tak dapat bersama-sama dalam majlis kuliah, tidak dapat bersama berjamaah, diperingkat-peringkatkan daripada 3 orang jadi 12. Mana tuan-tuan pun tentang permasalahan yang sama tuan-tuan pun menghadapi dan tak perlulah saya nak huraikan di sini. Dan insya-Allah pada malam ini sementara kita menunggu waktu Isya yang menjadi SOP juga kepada pengajian, mana akan berhenti sebelum Isya, mana kalau Isya 8.49 lebih kurang ya. Mana saya akan cuba kerana kita dah agak lama, saya kata dah hampir 4 bulan kita tidak dapat bersama-sama dalam majlis ilmu ini, maka sebelum saya mulakan balik, kita kena ingat balik apakah perkara-perkara yang kita telah bincangkan bersama. Saya sekadar kata melontarkan perkara-perkara yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, adik-adik, anak-anak
yang berada di dalam dan kakak-kakak saya di sebelah sana ataupun adik-adik muslimat di sebelah sana tahu perkara ini, kerana dia sebahagian daripada kehidupan kita. Kerana kita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu ini, antara yang perkara yang mesti ada di dalam pemikiran kita ataupun dalam diri kita, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Mana ibadah kita tahu bermula daripada taharahnya, lepas itu kita ada taharah sebelum kita akan berjumpa perkara-perkara yang berkaitan dengan najis, kita berkaitan dengan hadas. Lepas itu mula kita mengenali kemuliaan ataupun kelebihan rumah Allah. Lepas itu kita datang berjamaah. Sebelum itu kita juga kena tahu tentang solat dan sebagainya. Mana sebahagian ilmu yang berkaitan dengan ibadah, pada saya rasa bagi kita selakai untuk melepaskan fardu ain pada diri kita, saya rasa, saya berkeyakinan tuan-tuan dan perempuan yang hadir di masjid ini pada hari ini semuanya dapat tahu. Cuma mungkin kita perlu memantapkan dari segi, kalau kita kata dalam sembahyang itu ada rukun qaulinya, rukun kata-kata, jangan sekadar berkata-kata tetapi kita tak memahami apa yang kita kata. Contoh kalau kita, saya rasa di segi Al-Fatihah semuanya mungkin anak-anak, adik-adik ataupun abang-abang dan adik-adik saya semuanya dapat mengerti, memahami makna Al-Fatihah. Tapi bagaimana pula dengan rukun yang lain, tahiyat misalnya? Kalau tahiyat kita kena faham. Rukun qauli yang lain yang mungkin yang bukan rukun tapi bacaan-bacaan sunat, bermula dengan iftitahnya. Lepas itu bermula dengan tasbih yang ada pada rukuk, tasbih yang ada pada i'tidal, tasbih ketika kita sujud, tasbih, bacaan doa ketika kita duduk antara dua sujud yang begitu cantik disusun dengan mana, dan begitu juga tahiyat, bagaimana kita lihat bagaimana perbualan mana Allah, mana Nabi kita dengan Allah dalam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang tuan-tuan saya rasa sedia maklum. Dan dia kata, dan alhamdulillah di segi perkongsian ilmu ni kita sekarang bukan sekadar dapat melalui ustaz ketika kita belajar di sekolah, ketika sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sekolah menengah, tapi sekarang dah sampaikan tiap-tiap hari kita dapat maklumat itu mungkin melalui grup-grup kita, WhatsApp kita yang kadang-kadang berkongsi, misalnya tidak kurang juga daripada grup Masjid MBU, Masjid Bandar Universiti. Kerana saya, walaupun mungkin saya jarang masuk, jarang orang kata kata orang sekarang kan, tapi sekurang-kurangnya banyak maklumat-maklumat yang disampaikan oleh rakan-rakan kita yang menjadi bahan. Misalnya tentang tahayat, dulu saya pernah baca terima daripada rakan-rakan tuan-tuan bagaimana perumahan tahayat. Mana itu berkaitan dengan fiqh yang berkaitan dengan ibadah. Yang bahagian saya ni berkaitan dengan kekeluargaan. Yang katakan fiqh munakahat. Bila sebut dalam perkara yang berkaitan perkahwinan, maka di segi jabatan yang menguruskan, kalau perkahwinan, maka bayangan kita kalau di kampung kita ataupun di taman kita, kita akan bermula dengan penolong pendaftar nikah cerai rujuk. Kalau zaman saya dulu orang panggil naib qadhi. Sekarang ni pun mungkin juga tak terlari juga. Misalnya kalau di sini tak dipaham saya Ustaz Rahmat. Tuan-tuan yang lelaki akan jumpa dengan Ustaz Rahmat untuk dapat kebenaran, sokongan, untuk apabila disokong permohonan dia, maka dia akan hantar ke pejabat agama. Bila ke pejabat agama dengan dokumen-dokumen yang perlu disertakan dengan kad menalannya apa sebagainya, bukti-bukti kalau dia bujang ada bukti bujang, ataupun bujang itu disokong oleh naib qadhi itu sendiri, didesahkan sendiri. Dan juga mungkin dengan syarat-syarat yang lain, HIB-nya yang bukan mungkin kena ada HIB, kena ambil test HIB, dan ada sijil kahwin, sijil nikah, sijil hadir kursus perkahwinan, Tapi sekarang dah tak, kerana masa PKP ni tidak ada kursus, maka dilonggarkan dengan temu duga. Dan saya dipahamkan hari-hari lah ada temu duga berkaitan dengan perkahwinan. Dan begitu juga pada ketika ini dikatakan pejabat agama dikunjungi selang-sehari, kalaupun tak ada hari-hari pun ada je. Macam tadi saya bersama-sama dengan penduduk ataupun daripada rakan, ialah daripada anak buah saya di kampung layang-layang kiri sana,
menjalankan proses pernikahan di pejabat agama. Mana dengan SOP-nya, mana yang tuan-tuan pun mungkin tahu, mana kehadiran untuk dalam dewan itu cuma wali dia, pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi 2 orang dan juru nikah ataupun naib qadi itu sendiri, ataupun pendaftar ataupun timbalan pendaftar. Mana sedikit, mana bila sebut perkahwinan maka kena bermula di pejabat agama. Dan bagi kita permohonan perkahwinan di negeri Perak, borang tidak lagi pergi ke pejabat agama minta borang kan. Dia mesti pergi ke laman web SSPM SPPIM, Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia, mana .gov.my, lebih kurang begitulah. Ataupun kalau kita type di sini, mana akan keluar, mana negeri Perak dia akan keluar, dan isi borang itu dapat jana borang tersebut, maka dari jana borang tengok apa syarat-syarat dia yang dikeluar, yang diminta dalam checklist dia, pergi ke naib qadi untuk dapatkan sokongan, sama ada dia lelaki atau perempuan. Dia dapat sokongan baru hantar ke pejabat agama. Ketika mengantar borang, orang lelaki tak perlulah tunggu borang perempuan, tapi kalau perempuan dia perlu tunggu borang kelulusan lelaki terlebih dahulu, baru boleh diserahkan pejabat agama untuk mendapatkan kelulusan. Itu sedikit. Mana apa-apa perkahwinan bermula dengan pejabat agama. Mana dia kadang sedikit, dan tetapi perlu diingat ada perkahwinan-perkahwinan yang tak dapat dilangsungkan sebelum dia mendapat kebenaran mahkamah. Mana yang perlu mendapatkan kebenaran mahkamah apabila perkahwinan itu dia tidak mempunyai wali. Perlukan kepada wali hakim. Wali sama ada wali itu ada tapi gaib, ataupun wali dia memang terputus wali, ataupun mungkin ada kecacatan-kecacatan, ataupun dia ni memang ialah tak ada wali langsung lah, kerana dia tiada nasab. Perlu diingat, faham, saya rasa tuan-tuan boleh faham apa dia tiada nasab. Mana biasakan kalau kita kata dalam istilah undang-undang, anak tak sah taraf. Mana jangan terus pergi pihak agama, ataupun kalau kita pihak agama, kalau kata ada, tapi apapun pergi ke pihak agama itu untuk mendapatkan sokongan, kerana mahkamah akan tengok apa catatan PTA ataupun pendaftar perkahwinan. Kes dirujuk kepada mahkamah untuk mendapat kebenaran wali hakim, kerana tiada wali wasab ataupun tiada wali nasab, ataupun anak tak sah taraf, ataupun wali ghaib. Kerana itu perlu dapatkan kebenaran mahkamah. Kerana itu kalau bagi tuan-tuan yang mungkin, terutama ibu-ibu yang mungkin berpisah dengan suaminya dan anak biasanya duduk dengan ibu, mana kalau anak-anak ni nak berkahwin, perlulah untuk menyediakan atau kena membuat permohonan itu dengan lebih awal, sekurang-kurangnya sebaik-baiknya sebelum 3 bulan perkahwinan. Kerana proses mahkamah ni apabila dia mengkaitkan dengan tentang wali hakim, dia perlukan masa. Bila wakil dia ada proses dia, penyerahan saman dipanggil, bila tidak sempurna maka kena dapatkan saman gantian. Gantian itu biasanya dia akan keluarkan melalui akhbar, dan proses itu pula akhbar itu mesti dikeluarkan sebelum 14 hari berbicaraan dan sebagainya. Adalah SOP atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh mahkamah. Agak mustahil anda kata seminggu lagi nak kahwin, tiba-tiba datang mahkamah minta kebenaran wali hakim, boleh dapat. Mana kalau kecuali kalau kes tak sah taraf, itu mungkin dah. Tapi kalau wali ghaib, jawabnya perkahwinan itu terpaksalah, bukan perkahwinan, pernikahan itu terpaksa ditangguhkan pada hari yang lain. Maka tentulah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak. Andai kata kenuri dia buat tapi nikah belum, dia biar nikah dulu kan, kenuri kemudian. Kalau zaman saya dulu dia panggil nikah gantung. Orang dulu bolehlah gantung-gantung, tapi budak sekarang nikah gantung rasanya tak boleh lah. Dulu nikah gantung ni termasyhur di kalangan tentera-tentera, kerana dia nak berikan bila dia nikah, automatik dia punya, ataupun bila dia keluar surat nikah, pasangan dia akan dapat gaji. Tapi maka walaupun mereka bertunang terus nikah gantung, lepas itu mungkin sebulan setahun lepas itu pun ada yang baru menikah pun ada. Mana itu, tapi itu istilah nikah gantung orang dulu.
Dan begitu juga dalam penceraian juga ada sebab, ada juga dikaitkan dengan gantung, tapi gantung tak bertali. Tapi sekarang tali itu bila atas kesedaran undang-undang, orang perempuan ataupun pihak muslimat dah tahu, kami janganlah kamu gantung kami tanpa tali, kerana kami boleh putuskan tali tersebut, gunting tali tersebut dengan kami mengadu ke mahkamah. Dan perlu diingat, setiap satu perkara yang berkaitan dengan penceraian, maka kalau penceraian itu tidak hanya penceraian mestilah berlaku di mahkamah. Mana penceraian di segi perundangan hendaklah berlaku di mahkamah. Kalau berlaku di luar mahkamah, maka dia merupakan satu kesalahan yang boleh didenda maksimum RM3,000. Mana perlu ingat, maksimum RM3,000 lah cerai luar mahkamah. Di segi syarak, cerai di mana-mana pun jatuh. Tak kira lah kamu cerai di rumah ke, dalam kereta ke sebagainya, asalkan menggunakan jelas. Dan cerai ini ada yang mudah didengar, yang ditahu orang apabila penceraian itu secara sarah. Mana dia sebut aku talak, manakala suami dia cakap aku talak isteri, aku ceraikan kamu, itu mana sarah maksudnya. Tapi kalau ada juga cerai yang berkaitan dengan kinayah. Misalnya orang lelaki dia tak suka, dia kata berambuhlah kamu daripada rumah ni, aku lepaskan kamu, aku tinggalkan. Macam mana perkataan itu isi syak, mana dia meneraka. Dan perkara ini tentang kinayah ni, dia perlukan niat kepada suami. Ketika dia cakap lepas ke, aku berambuh apa semua itu, aku dengan kamu mana dah tak ada apa-apa tu, apa niat dia? Kalau niat dia cerai, maka jatuh cerai. Maka siapakah yang menentukan cerai itu jatuh ataupun tidak jatuh? Bila sebut kena, mana isteri itu kena tahu, maka dia kena pergi ke mahkamah untukkan membuat pengesahan cerai. Mana bila dah bercerai, mana dia tadi perkahwinan bermula dengan pejabat agama, pembubaran dia mestilah bermula di mahkamah. Mana dan perkahwinan bermula di pejabat agama, dan dia berpernikahan itu mesti berlaku di hadapan pendaftar nikah cerai rujuk. Kalau tidak, walaupun di segi hukum perkahwinan itu kita tahu di segi hukum syarak, mana uruskan nikah cukuplah perkahwinan itu ada mana pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dan 2 orang saksi. Kalau kita sudut Syafi'i, maka berlakulah perkahwinan tersebut. Tapi permasalahannya, adakah ia dapat didaftarkan? Kerana itu bila perlu diingat, setiap perkahwinan yang hendak didaftarkan mesti berlaku di hadapan sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya di hadapan penolong pendaftar nikah cerai rujuk. Dan biasanya penikah mereka ini akan menjalankan proses pernikahan apabila keluar surat kebenaran daripada ketua pendaftar ataupun pendaftar itu sendiri. Macam kami lah, saya seorang pendaftar nikah cerai rujuk, saya tidak akan sewenang-wenangnya. Kalau saya rasa saya ingin meneruskan perkhidmatan saya dalam kerja tersebut, saya tak akan nikahkan seseorang yang belum dapat kebenaran. Kerana dia efek dia, kalau tanpa kebenaran maka dia tak dapat nak didaftarkan. Sehinggalah tapi dah pendaftaran itu boleh tak? Macam mana dah kahwin, dah sah, tak boleh nak keluar juga tak ada surat nikah. Maka bila nak mengeluarkan surat nikah, dia kena kembali ke mahkamah balik, kena buat pengesahan nikah. Maka bagi pasang, mungkin ada antara rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, abang-abang kita yang telah bernikah secara hukum syarak tapi tidak mendaftarkan, kerana mungkin perkahwinan itu perkahwinan kali kedua, kerana nak bermadu tapi tak sanggup menelan madu yang begitu pahit. Manis bagi dia tapi pahit bagi yang di sana. Maka dia pun ambil jalan pintas, kerana bapa kepada ataupun wali kepada yang kedua dah setuju,
dan tak tahan dah tengok betapa intimnya hubungan mereka, bimbang anak ni melakukan maksiat, maka dia ambil, dia panggil lelaki itu, maka dia beri kata putus, kalau kamu saya nak anak aku ke tak nak anak aku, kalau kamu nak anak aku, nikah sekarang. Maka dengan kuasa hukum syarak yang ada pada dia sebagai wali, dia panggil dia orang saksi, ada lelaki dan perempuan, maka pernikahan itu berlakulah pernikahan itu. Maka bila dia nak, tapi tak ada keluarlah surat nikah, maka bila tak ada keluar surat nikah, menyusahkan proses pentadbiran selepas itu. Misalnya kalau anak dalam status pekerjaan, kalau kita dalam bekerja ni kan, kalau kita kata kita status kita berkahwin, maka sistem mohon kita keluar daftarkan surat nikah kita. Nikah di mana, daerah mana, nombor daftar mana. Maka sekarang zaman teknologi sekarang, dia boleh trace. Nikah di Kelantan nombor begini, kita tulis Kelantan, nombornya silap, dia kata tengok, dia tolak. Mana kerana itu perlu, mana kalau yang tak ada perlu. Misalnya kalau anak nak sekolah, anak nak masuk hospital dan sebagainya, ataupun apa-apa urusan dengan hospital, nak beranak, nak bersalin, nak bersalin, terutama isteri pertama, doktor kata ataupun jururawat hospital kata, mana surat nikah? Kalau tak ada surat nikah, maka dia akan anggap perkahwinan hamil tanpa, hamil tanpa apa? Tanpa nikah lah kan. Tapi bila hamil tanpa nikah, saya dah bernikah kan. Bila saya bernikah, kalau hamil tanpa nikah kena denda 3,000. Mana bila menikah, mana dia nak mengelakkan dia denda kerana hamil tanpa nikah, maka perempuan itu akan, ataupun datanglah, maka dia bertanya mungkin orang yang tahu-tahu tentang prosedur, maka dia boleh buat pengesahan nikah walaupun nikah di rumah lah. Mana kesalahannya sama, sama ada nikah tu di rumah ke, nikah di Siam ke, nikah di Kelantan ke, nikah di mana-mana yang tanpa kebenaran, tetap juga melakukan kesalahan. Nikah tanpa kebenaran dengan undang-undang yang ada sekarang RM1,000 maksimum. Poligami tanpa kebenaran RM1,000. Perempuan nikah tanpa kebenaran pun RM1,000. Maka kalau yang berpoligami itu maksimum dendanya ialah RM3,000. Tapi bagi kita yang penting ialah pembuktian. Kerana mengapa bagi zaman sekarang ni sijil nikah itu berapa penting? Dia akan timbul masalah terutama bila berlaku kematian yang menyebabkan perlukan mungkin bila mati, masa hidup tak rasa sangat, tapi bila dia mati, hak dia sebagai anak, tak lagi anak lelaki, ataupun hak dia sebagai isteri, ataupun hak anak sebagai anak perempuan yang layak menerima pusaka daripada bapaknya. Maka kalau tak ada bukti, maka kalau tak dapat dibuktikan, maklumlah kalau anda kata yang rahsia-rahsia, siapa yang boleh, yang nak menjadi orang kehadapan untuk memberitahu ke mahkamah dia telah bernikah kan. Mana mesti ada bukti. Mana kerana itu, bagi anda kata yang terlanjur melakukan kesilapan, kenalah mengaku, bersedialah dengan apa-apa sedikit, apa-apa mungkin kalau berkaitan dengan hukuman, bersegeralah menyelesaikan permasalahan demi masa depan, terutamanya masa anak-anak kita. Dan begitu juga mungkin dalam masalah status, kalau kita nak mohon apa-apa pun, dia agak berbeza kemudahan. Anda kata kita mohon tanah, dalam kataan kita kata kita bujang, mungkin tanah anugerah tu dia kata tunggulah ada orang lain yang kahwin kan. Begitu juga kalau kita nak minta bantuan sara hidup, dia mesti ada kaitan dengan perkahwinan dan sebagainya. Kerana itu kita di mahkamah contohnya, bila ada bantuan-bantuan yang beginilah, maka banyaklah pasangan-pasangan yang dulu nikah senyap-senyap datang membuat pengesahan nikah. Mana saya sekadar pada malam ini saya nak sedikit sentuh tentang mahkamah dan pejabat agama saja. Mana ada hukum, mana kalau
lain yang juga yang berkaitan dengan mahkamah, kalau kita di sini ialah berkaitan dengan harta pusaka. Kalau boleh tuan-tuan, janganlah menyebabkan kita antara orang-orang yang masuk dalam statistik harta orang Muslim yang terpaksa dibekukan, yang bekulah, yang tidak bergerak kerana masalahnya tak dituntut kerana masalahan kematian berlapis. Kematian berlapis mana misalnya macam contohlah saya, onyang saya dah mati, onyang saya punya harta dapat harta kepada opah saya, opah saya dah mati, patutnya ayah saya tuntut, tapi ayah saya dan adik-adik ayah saya ataupun adik-beradik ayah saya tak tuntut, maka nama tu tetap nama onyang saya dulu ataupun onyang saya. Contohlah nama onyang saya Fatimah lah, tu dia bukan nama sebenar lah. Okey, mana sepatutnya mungkin anak dia dulu, sama ada lelaki, dia ada anak lelaki, anak perempuan, mana dia tuntut. Tapi tak tuntut. Masa orang dulu memang orang kita Melayu ni pakatnya bagus, kan? Apa tukar-tukar nama, kamu duduklah, aku izinkan dan sebagainya, mana dia sampailah nama pakat tu sampai kalau daripada anak, daripada bapa kepada anak, anak kepada cucu-cucu, tapi sampai ke peringkat cicit piut dia, sudah tanah tu dia menjadi perbalahan. Mana walaupun dia satu menjadi tanah yang mungkin kebun durian, mungkin orang kata 2 ekar, tapi tak dapat dah nak ditentukan tuannya, tak dapat dimiliki. Mana durian tu pun akhirnya terbiar, sepatutnya umur durian tu mungkin daripada, kalau orang kata durian ni macam balak kan, dia jenis meranti boleh hidup sampai 200 tahun, tapi kerana tak terjaga mati. Mana bila dah mati dan naik, kalau kat kampung saya kat Layang sana, naik ulan lah, dia ada jenis ulan yang special tu, dia naik patang mampu hilang pokok tu, istilah orang kampung mampu kan, mati pokok tu. Mana bila mati dia pun nak tanam sawit, kalau sekarang ni biasanya di kampung-kampung ataupun tanam sawit, getah dah tak laku dah. Nak tanam sawit, ada orang nak buat sawit, nak pajak, tapi bila nak pajak, siapa yang berhak atas harta tersebut? Mana bila berhak atas tersebut, tentulah orang mana maka untuk menentukan keberhak siapa yang punya tanah tersebut, maka dia perlu dibuat faraid. Masalah dalam faraid pula nak mengumpulkan dokumen orang yang berkaitan dengan harta tersebut. Kalau nak tipu korang, takut termakan harta orang kan, mana kena carilah semua. Mana mungkinlah ada di segi mana bila dah dapat, mana nak agihkan dan sebagainya, yang mungkin pada asalnya tanah itu mungkin di segi perjanjian adik-beradik, ayah onyang kita dulu ataupun opah kita dulu, ambillah kamu bahagian ini, ambillah kamu bahagian ini, tapi kerana tak ditukar nama, maka menyebabkan tanah itu dia kembali kepada asalnya. Mana orang yang kadang-kadang yang tak berhak pun dia terpaksa terlibat dalam menguruskan harta tersebut. Contohlah kalau saya kata datuk saya tak dapat tanah itu, tapi ini tanah onyang saya, bila dia jadi, bila tak hitam putih, mana datuk saya kena dimasukkan dalam kiraan pertama, anak onyang saya masuklah datuk saya. Kalau 7 orang. Lepas itu datuk saya pula mati, sepatutnya datuk saya dulu kata bagi kepada ayah cu saya saja, tapi bila ayah cu tu tak tukar nama pula pada dia, dah anak ayah cu tu pula masuk, ayah cu, ayah ngah lah kita kata kan. Mana itulah jadi ramai-ramai. Akhirnya timbullah, maka datanglah pandangan bagi itu biar katalah. Macam susah sangat, dia menjadi susah sangat, akhirnya tak terurus. Itulah antara kami di Mahkamah Syariah pun kadang-kadang dalam membuat satu pengiraan pelapis pun jadi permasalahan. Kadang-kadang sistem yang diwujudkan, biasanya yang sistem faraid ni, kalau berlapis ni, kalau
boleh tuan-tuan kalau nak cubalah pergi ke laman, pergi ke USM, Universiti Sains Malaysia Kiraan Faraid, ataupun pergi kita punya JKSM Faraid, boleh masuklah data-data. Dia akan kalau kita nak kira secara manual pun pening kepala. Mungkin tapi ada orang-orang yang mungkin macam kita ustaz kita di sini, tuan imam kita, saya rasa antara orang yang pandai faraid, insya-Allah boleh minta bantuan lah kalau kes-kes ada. Mana saya rasa apa lagi yang berkaitan dengan mahkamah syariah ini yang selalu yang tuan-tuan kalau ada masa lebih kurang 5 minit ni, kalau tuan nak tanya saya bukalah. Kalau bulan depan baru kita masuk balik yang kita dulu berhenti di tajuk rujuk. Setelah dulu kita dah kahwin, cerita pasal kahwin, pasal cerai dan sebagainya, dan kita pergi kepada bab rujuk pula. Apa dia rujuk ni, insya-Allah saya akan bentangkan. Saya bukan baca kitab Tanbiratul Ghafilin, siap kita ialah fiqh manhaji, mana mungkin kesilapan tu tak ada apalah. Itu ada persoalan, kalau tak ada persoalan kita tamatkan pengajian kita pada malam ini. Kalau ada 1-2 persoalan yang berkaitan dengan yang tuan-tuan rasa apa nak tanya tentang mahkamah syariah, kalau ditanya tentang kuasa, bidang kuasa mal ni dia luas, tapi kalau bidang kuasa jenayah terlalulah sedikit. Kuasa yang diberi mana 356, tuan-tuan tahu lah kan, 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Sebatan bukan sebatan yang di mahkamah syariah ialah sebatan syarak, bukan sebatan yang di mahkamah sivil atau kena sabutan. Satu sebatan tu pun mungkin tak terkencing lagi, tapi dah masa keluar air mata. Tapi kalau 6 sebatan tu jawabnya tidur menerap sampai mungkin silap-silap 2 minggu lah mahu kan. Tapi di mahkamah syariah tidak begitulah. Kita ikut, walaupun kuasa tu diberi, sepatutnya bolehlah kalau misalnya ada kuasa yang boleh disebab sampai kesalahan jenayah. Biasanya kan ada yang 100 rotan, ada yang 80 rotan, ada 40 rotan. Tengok apa yang telah ditetapkan melalui hudud. Kerana hudud inilah satu hukuman yang kalau manusia tidak boleh campur tangan. Dan andai kata kita tak laksanakan, gagallah manusia yang mana manusia itu untuk melaksanakan. Dan tentulah kegagalan itu bagi kita orang awam, kita tiada kuasa, kerana pelaksanaan undang-undang mesti melalui kuasa kerajaan, dan kita mungkin ada kuasa pada tangan kita memilih. Dan kalau itu, ataupun mungkin ada pada kuasa pada mulut kita untuk berbicara, berbincang, itu bergantunglah. Tapi apapun, mana kita masih ada kelemahan, walaupun kita perlulah sama-sama bila rakyat, kalau kita apa-apa pun hukum ni akan tertegak apabila datangnya daripada kita bersama, daripada atas ke bawah ataupun bawah bawa ke atas. Tapi yang paling senang atas bawa ke bawah lah. Bila orang atas dah perintah, macam kita cerita COVID lah bukan, kita kendak sangat semayang 3 orang, tapi bila diperintahkan, keluarkan satu pandangan daripada majlis fatwa mengatakan semayang Jumaat berapa dulu, 12 orang. Memang kita tak pernah, memang kita saya lah memang tak ada belajar membuat semayang 12 orang ni. Tapi walaupun ada pandangan, ada memang betul, tapi masa itu tak ada, pasal tidak termasuk dalam silibus. Kita belajar sekurang-kurang semayang Jumaat dari segi Imam Syafi'i 40 orang. Itu pun yang merdeka kan, yang bermustautin, ataupun mana banyak syarat dia. Tapi ketika Islam, itulah indahnya Islam, bila dia sempit, dia buka balik jalan keluar.
Tapi bukan bermakna Islam dipermudahkan. Janganlah sekarang kita, bila kita dah boleh semayang 100 tapi kita tak nak pula. Masa kita, kawan-kawan kita setengah-setengah di luar sana, masa 3 orang tu sibuk tanya imam, bila lagi nak semayang? Kami tak sabar-sabar dah nak semayang. Tapi bila dah semayang sekarang, bila ada panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu dibenarkan, dilelaungkan semula, tak ada pula orang nak datang. Dulu tak apalah, Tok Bilal suruh semayang kat rumah kan, memang Tok Bilal kata sallu fi buyutikum, kena taat lah. Tok Bilal suruh semayang kat rumah. Tapi sekarang ni kita ajaklah rakan-rakan kita semula, bukan lagi panggilan sallu ala fi buyutikum, tapi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang menyeru supaya datang ke masjid ataupun surau untuk bersama-sama berjemaah. Saya rasa cukup setakat itu permulaan kita selepas Covid ni, atau selepas Covid, dan insya-Allah minggu bulan depan kita akan kembali kepada tajuk kita ataupun bab yang kita berbincangkan, bab berkaitan dengan rujuk. InsyaAllah kalau saya terlupa, tuan-tuan ingat ke lah, Ustaz kata bab rujuk, tiba-tiba Ustaz baca bab lain. Kadang-kadang saya confuse, kerana saya banyak mengajar bab munakahat ni, dan di Masjid Bandar Sidek pun saya ambil munakahat juga, kerana mereka kata mereka nak perbandingan dengan apa realiti yang berlaku sekarang dari segi undang-undang di Mahkamah Syariah macam mana kan. Okey, saya cukup dulu kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.